Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan-kawan usaha saya yang semua yang ada di sini. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai hadis Jibril. Okey, pertama sekali saya akan menceritakan terlebih dahulu sedikit mengenai hadis Jibril ini. Okey, pada satu hari itu, seorang lelaki berjubah putih yang sangat bersih datang bertemu dengan Rasulullah. Pada ketika itu, baginda sedang duduk bersama dengan para sahabat. Para sahabat tidak pernah melihat lelaki tersebut sebelum ini. Lelaki tersebut tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah dengan lututnya berlaga dengan lutut Rasulullah. Kemudian, lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Beritahu aku tentang Islam." Dan Rasulullah pun menjawab pertanyaan lelaki tersebut. Baginda berkata, Islam adalah untuk bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah rasul Allah. Menunaikan solat, membayar zakat, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji jika berkemampuan. Kemudian, lelaki tersebut merespon dengan jawapan Rasulullah, "Kamu telah berkata benar." Para sahabat terkejut bahawa lelaki itu bertanyakan soalan kepada baginda dan dia sendiri yang menjawab jawapan baginda itu. Okey, apa yang saya dapat simpulkan daripada aspek Islam ini adalah aspek Islam ini ada dua kategori, iaitu konsep iaitu adalah external action dan juga both speech and conduct. Bagi external action, ia adalah syahadah yang merupakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu untuk external action. Bagi both speech and conduct pula, ia berkaitan dengan 5 rukun Islam, iaitu mengucapkan syahadah, menunaikan solat, membayar puasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan juga melakukan haji bagi yang berkemampuan. Bagi sesiapa yang melakukan kelima rukun Islam ini, dia merupakan Muslim sejati. Saya daripada saya, terima kasih. Apatah itu iman? Pada hadis yang kita belajar itu, al-iman, ketika mana pemuda itu bertanya, apakah itu iman? Nabi menjawab, an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iaitu apa? Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul dan beriman kepada kitab-kitab. Itu kitab kita ada 4, iaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Dan beriman kepada hari kiamat, yaumul akhir. Dan satu lagi, kita mesti beriman kepada takdir, qadar, qada al-qadar. Dalam iman ni, first, dia adalah percaya yu'minu, percaya, dan wa yash'uru yaqinan billah. Itu iman ini adalah mengenal dengan hati, iaitu kita percaya dengan hati, dan berkata dengan lidah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, dan mengamalkan, iaitu melakukan ibadah, iaitu kita menunjukkan kita beriman pada Allah itu dengan melakukan ibadah. Maksud al-iman pada Allah ialah tidak mensyirikkannya. Maksudnya kita tak boleh menyembah selain pada Allah. Dan al-iman bil malaikah ialah kita percaya kepada Allah menciptakan malaikat ni daripada cahaya, dan Allah menciptakan dia untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Dan al-iman bil kutub. Bil kutub ialah beriman kepada kitab-kitab yang kita ada. Kita ada 4 kitab, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi-Nabi kita. Dan al-iman bil Rasul. Al-iman bil Rasul iaitu beriman kepada Rasul-Rasul, iaitu
penutup segala rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Dan al-iman dengan hari kiamat, iaitu kita iman bahawa hari kiamat tu akan ada pada masa akan datang. Itu al-iman bil qada wal qadar. Kita percaya kepada Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi kepada kita. Itulah adalah iman. Berdasarkan hadis Jibril, ihsan bahawa maksud menyempurnakan semua perkara atau melakukannya secara terbaik. Al-ihsan juga membawa maksud untuk beribadah kepada Allah dengan kepercayaan bahawa Allah itu wujud dan sentiasa perhatikan setiap ibadah yang kita lakukan. Ihsan dalam Al-Quran disebut dalam pelbagai kalimah seperti hasanah, husna, muhsin dan ahsan. Kalimah-kalimah ini disebut sebanyak 194 kali di dalam Al-Quran. Berubah pula kepada manifestasi ihsan. Pertama sekali, manifestasi ihsan terhadap Allah. Manifestasi ihsan terhadap Allah ini terbahagi kepada 3, iaitu ibadah, ikhlas dan taqwa. Ibadah di sini membawa maksud memperbaiki ibadah dari segi kualiti dan kuantiti. Sebagai contoh, solat sunat duha dan solat sunat tahajud. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas di sini membawa maksud untuk memalingkan fikiran dan hati daripada semua perkara kecuali Allah. Dan di situ kita dapat kesucian dalam hati untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, taqwa. Taqwa di sini bermaksud untuk bertahankan. Seorang Muslim akan berfikir tentang akibat apabila melakukan sesuatu yang salah. Oleh itu, Muslim tersebut tidak akan melakukan apa-apa larangan Allah. Kemudian, ihsan terhadap ciptaan Allah. Yang pertama, ihsan terhadap ibu bapa. Ihsan terhadap ibu bapa merupakan wajib dan ihsan tertinggi selepas Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sebagai seorang anak, kita perlu hormat dan patuh kepada ibu bapa selagi arahan yang diberikan menepati syariah. Kemudian, kita juga perlu memberikan layanan baik kepada ibu bapa. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengeluh untuk menunjukkan amarah. Juga perlu sentiasa berdoa untuk mereka, kerana walaupun mereka sudah tiada, doa kita tetap akan berguna untuk mereka. Selain itu, terdapat juga ihsan terhadap semua manusia. Semua manusia di sini merujuk kepada 6 golongan, iaitu saudara mara, anak yatim, orang miskin, jiran, pekerja dan isteri. Seterusnya, ihsan terhadap haiwan. Ihsan terhadap haiwan ini merujuk kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Ada speciality untuk membunuh haiwan untuk makanan, tetapi manusia dilarang untuk membunuh haiwan secara suka-suka atau untuk sukan. Akhir sekali, contoh muhsin yang ditunjukkan dalam Al-Quran ialah surah Yusuf, iaitu cerita tentang Nabi Yusuf tersendiri. Nabi Yusuf melakukan manifestasi ihsan terhadap Allah, semua manusia dan saudara maranya. Selepas bertanyakan tentang ihsan kepada Rasulullah SAW, pemuda yang berpakaian serba putih ini menanyakan kepada Rasulullah tentang hari kiamat, iaitu bilakah berlakunya hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab bahawa orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya di sini Rasulullah SAW tidak dapat menjawab soalan dan tidak mengetahui bilakah tarikh sebenar berlakunya hari kiamat. Lalu pemuda tersebut meminta kepada Rasulullah untuk memberitahu dirinya tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW pun bersabda, "Al-talidal ummatu rabbataha," yang bermaksud apabila seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Hamba wanita di dalam hadis ini merujuk kepada seorang ibu yang mana dia melahirkan, seakan-akan melahirkan tuannya, iaitu tuannya maksudnya seorang ibu ni telah melahirkan seorang anak yang derhaka, yang seakan-akan menjadi tuan kepada ibunya, yang
Sekarang pun kita dapat lihat yang tanda-tanda ini telah berlaku, di mana banyak penerhakaan yang berlaku terhadap ibu bapa, banyak kes-kes penderaan ibu bapa. Okay, so in conclusion, hadis Jibril ni terdapat banyak manfaat dia. Hadis ni dapat menambah ilmu dan menguatkan kepercayaan umat Islam. Sebab kita dapat lihat yang soalan Jibril tanya tu memang mencabar. Namun Nabi Muhammad jawab dengan begitu confident sekali. Selain itu, hadis Jibril ni juga dapat kita dapat tengok bahawa penampilan seseorang tu memang sangat penting. Macam dalam peristiwa ni, Jibril berpakaian kemas, berwarna putih dan berambut hitam yang rapi. Jadi dari situ kita dapat lihat orang Islam, kita perlulah menjaga penampilan kita supaya dapat menunjukkan kesopanan dan memberi impression yang baik kepada orang ramai yang Islam, yang saudara Islam ataupun yang bukan Islam, supaya agama kita lebih cantik dan ramai orang yang akan berminat untuk masuk dalam agama kita.